Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Waalaikumsalam. Apa lagi sesi kita pada petang ni? Semua dah ada 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15 orang. Masih semangat? Mulut masih mengunyah? Ya, semangat. Badan di sini, jiwa dengan hati kat sini ke? Ya. Ya ke? Hari pertama. Hari pertama kena semangat sikit. Okay, sebelum kita recap, kita nak bagi sedikit energizer lah. Kita ada satu game, mana saya bagi satu solar. Okay. Jangan hilangkan gam dia sebab kita nak pakai dia punya gam. Dia 15 orang ni. Satu solar. Satu solar. Dah cukup lah sambil musik. Satu solar ni. Musik ni. Okay. Dia punya permainan dia keluarkan pen. Siapa dia? Apa yang Siapa paling handsome? Kita dapat undi kan? Semua dah tahu dah. Dah tahu dah? Kecuali Mak ni. Tak boleh undi dia sendiri. Dia kena undi saya. Okay. Mainan dia okay. Sukan kegemaran. Nanti dulu. Jangan tulis lagi. Ada cara dia. Okay. Sukan kegemaran. Okay. Yang kedua, artis lah senang. Pamela. Okay, artis kegemaran. Syarat yang pertama, dia kena tulis dia punya sendiri, tapi jangan bagi orang lain tahu. Dah, maknanya Hafiz tulis, tapi pastikan Fazli tak tahu apa yang Hafiz tulis. Jangan nak bincang ni, kau minat apa? Sama lah kot. Kan? Artis tak boleh. Kalau tulis Mak pun saya tak terima. Rahsia lah, rahsia tulis sekarang. Siapakah artis kegemaran? Maria Utama. Simple je. Dan satu lagi, sukan kegemaran. Tapi kita ada 15 orang kan? Sebab nanti kita akan buat teruk. Jangan cakap. Cik dia dah tahu, dia hintai. Salimah. Maria Utama. Ikutlah artis kesukaan dulu. Okey, dah masa dapat. Jangan bagi rakan sebelah tengok. Kalau tak jadi game. Andong tak bagi kita pelatihan. Tirapi. Kan? Tadi pun tak ada tak. Kalau baru tak bunyi, tak bunyi, cetek. Poker. Tapi kegemaran tak ada cerita. Okey, dah tulis jangan bagi rakan tengok. Okey. Sekarang Hulu. Hulu. Sebab abang ni seorang ni kan. Dah jemput Cik Zaidi dulu ke depan. Okey, Cik Zaidi nak pilih siapa? Jangan tunjuk. Saya nak pilih siapa partner? Cik Zaidi. Paling Paling handsome. Okey, dia jemput Cik Mahir. Cik
silakan ke depan. Sini. Okey. Sekarang ni wajib tak main. Ini pegang dulu. Lakon kan? Ha. Macam ni. Okey, yang pegang jangan tengok. Macam mana macam ni. Terbalik pula. Lakon kan? Okey. Boleh ke tambah dari jadi tadi lain macam mana? Apa kan? Macam tu pula. Ha. Ada main tak end tu. Nampak main sekarang lakonkan dari teka. Apakah kegemaran Mail? Dan pelakon kegemaran dia. Okey, first, sukan kegemaran Mail. Apa dia? Maria Ozawa. Lakonkan gaya, bukan sebut. Saya buat ke? Bagi dia guess. Jangan lewat tadi pula. Bagi nombor 18 Teka, mula sukan dulu. Tekan apa? Boleh kita teka. Teka, buat gaya je. Mula tak cakap. Bola siapa? Okey, artis. Gaya. Nyanyi. Gaya. Gaya. Gaya macam mana? Gaya yang tukar kan? Veteran. Nama artis. Apa lagi? Belum ni saya tak tahu nak buat macam ni. Asi dalam Masih filem hidup. dia ke? Masih hidup. Veteran betul. Masih hidup betul ke salah? Kasih selamat. Piramli. Dia kata kasih sama. Okey, itu kasih nama Piramli. Okey. Kalau nak gini. Sekarang Mail pula teka apa yang Abel kita tulis. Sukan kegemaran Abel. Tulis. Buat Abel. Badminton. Senang. Ya, tak ada tukar tak ada tukar Dia buat apa? Squash, berenang. Tak ada lagu Abel. Okey, yang kedua artis. Gaya. Apa Kahwin. Kahwin. Kahwin lagi. Saloma. Kahwin lagi. Sampai mana? Okey. Baik. Terima kasih. Baik. Siapa yang kedua nak try? Tak berani tak? Sama, saya nak try. Saya nak try dia lah. Mr. Sarah tak keluar pula. Dalam depan kan? Di sini. Okey. Dah, ni dah tahu cik. Ini dia ambil sana. Kau dah tahu kan? Just Okey, Alam. Sini. baru sedap dia punya lakonan tu. Okey, kat sini depan ni je. Jangan sampai belakang skrin. Okey, sekarang Alam buat dulu. Gaya. Okey. Buat dia punya favorite sukan. Cangkul. Apa dia? Apa ni? Okey, betul. Okey, artis. Artis kegemaran. Kena buat cakap boleh? Tak boleh. Tak buat gaya. Lagi cakap senang je. Pilih lagi yang pelonggan. Kegemaran dia ni. Keluar Tengok tengok sini je. Kata artis kegemaran. Ini. Lagu Haji. Dan boleh? kalau perempuan kena tengok perempuan. Tu. Lagi ke perempuan? Lagi ke perempuan? Perempuan. Mana dah cakap? Ada apa? Kau dah banyak cik. Cepatlah tu. Okey.
Nurhaliza. Siti Nurhaliza. Betul. Boleh kan? Betul. Maksudnya ini juga. Ya je, tak nak buka. Okay, next. Ada contoh pula seseorang punya. Sukan. Bola. Salah. Sepak. Go. Buat dia sebab betul. Okey. Artis. Alamak. Senang ni. Kawan ni tu? Sama dikap. Sama dikap. Ombak. Kaniza. Salah. Tadi dia. Roti bai. Siapa ni? Syangka. Montas. Dia tak tahu nama je. Dia tahu tapi dia tak tahu nama. Ni main. Dulu waktu itu huruf depan dia satu je. Cik Jawapan. Ramesh. Rajendran. Sekali. Ravindran. Ranjit Singh. Itu. Gaya dah buat betul dah. Rajendran. Jadikan Nak peluh ni sebelum. jadikan Gaya dah kena tu. Ada terlupa. Raymond Go. Kan? Garrison. Orang tahu mana dah. Garrison. Kan itu kan. Garrison. Arji patut dia kena se. Tapi tolong dekat-dekat dah. Rajendran bukan. Raji apa? Raji Mukherjee. Raji Kumar. Raji. Nama dia. Nama kami juga kan. Surrender kena dia. Boleh mati. Lakon lama. Hidung dia. Sebut nama filem ke Raji sana? ni kan? Ya. Betul. Betul kan? Tak, dia saja yang buat nama. Ada tak yang lain daripada yang lain? Kalau kita yang sebut tu. Siapa tak cerita sebab ada lagi kelas couple. Azizi ada jangan dulu. Yang lain daripada yang lain. Sebuah sempak je. Sama dengan Juk je. You kan couple. Dia dah perlu. Tolong buatkan ikon sikit. Ni cek ni wedding of the year. Pasangan of the year. Wedding of the year. Pasangan of the year. Mana dia tulis ni kosong? Tak ni. Oh. Simple je. Zah tak nampak kena tutup cek tak nampak. Nampak kan? Nampak tu besar dia tulis tu. Okey. Jeffrey buat dulu. Sukan. Apa tu? Dah panjang. Bil aja. Pusat. Salah. Kau nak peluk dia. Beti. Belum. Beti. Dia kena teka kan. Wrestling kan. Buat lagi susah. Jangan bagus. Zah tengok orang lagi masa exam. Tak, kau tak nak aku suka gitu. Tak ada tadi tu. Apa ni? Bola. Bola sepak. Ya, betul. Astaga. Kalau ini aduh, Salah. Tak perlu. Apa yang senang ni? Satu. Bola sepak. Masih banyak tak kawah depan tu. Awak tak lagi sana. dia tadi dia nak cakap tackle Okey, sama artis pula. Tony tu depan. Tackle baru tu. Pilu.
bersama buat pula. Sukan. Last. Untuk orang bukan. Kalau bilang. Wrestling. Kan nampak masuk wrestling. Apa? Wrestling. Bukan. Macam mana? Jumbo lagi. Ini tangan. Ini. Badminton. Tapi apa yang itu? itu biasa lah. Itu bila tak puas hati dengan bila tak puas hati dengan referee macam tu lah gaya dia. Jangan lupa rekod jangan lupa. Okay, next. Artis. Ini macam ni. Macam dia punya artis. Belum boleh mendapat juga. Dah gitu dah tu. Tak ada rock. Sebab berketi. Satu je. Teka satu je. Ada teka. Ada instrumen. The rock. Okay, terima kasih. Dia memahami ya. Dia memahami. Nampak tadi dia. Nampak tadi. Itu dia orang cacar tau. Tapi dia punya persamaan bola sepak. Semua bola sepak, bola sepak, bola sepak. Ada seorang yang badminton. Dan yang paling susah sekali dah jenikan lah. Nak jawab. Buat dah betul. TikTok dah. Daya memang ada. Yang teka tak datang-datang. Bila tak notify je. Ha? Tiap bilik notify. Ya. Bagi lagi. Bahaya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Tadi kesinambungannya kita ada berbagai kaedah dan cara lah untuk menyampaikan sesuatu. Tak semesti melalui lisan ataupun tulisan, bahasa badan, okey, ataupun body language. So daripada bahasa badan orang ni pun kita dah tahu macam mana kita nak mengadaptasi ataupun berinteraksi dengan orang lain. Terutamanya kalau sebagai frontliner lah. Okay, sebagai frontliner, macam mana kita nak berhadapan dengan pengguna-pengguna yang marah, kan? Yang marah, yang tak puas hati. Kita ada beberapa deria rasa dalam badan. Apa dia? Deria-deria. Mata, penglihatan, lagi? Telinga, dengar, mulut, cakap, hidung, bau, rasa, kulit dan body language. Itu yang jarang orang. Ingat 5 deria, 6 deria. Tapi kita tahu body language, kita tahu macam mana. Walaupun dia tak cakap, walaupun dia tak tulis, tapi daripada badan ni kita dah tahu lah, kan, bahasa badan dia. Ini tak suka aku ni, air muka. Ini tak suka aku ni. Ini marah, datang office marah. Dia tak marah lagi, tengok muka macam tak puas hati ni, mesti nak komplain, rumah kena potong. Betul tak? So, daripada semua deria-deria tu, mana yang paling berkesan? Paling berkesan, kita nak kontrol dia punya emosi. Contohnya senyum. Jadi dia bagi body language, kita balas dengan body language juga. Contoh dia tumbuk, kita tibat. Macam tu, tak, kena berlawanan. Kalau dia marah, kita coolkan dia. Tapi dalam banyak-banyak pendengaran ni, mana satu yang tak pernah tidur? Maknanya dalam keadaan apa jua dia masih beroperasi. Pendengaran tadi, deria-deria tadi. Betul. Dia lima. Kenapa dia terdengar? Sebab kalau orang hidup kita boleh bangun. Ya. Kerja dia bagus. Biasanya ada orang sebut nama. Ada. Masih bernafas tapi boleh bangun? Tak boleh. Dah sesak, dah asap penuh dah baru. Tapi kalau letak tidur, tengah tidur, boleh letak bawah-bawah, bawah kentut, bawah apa kan?
Ya, kau bangun ke tak? Tidur je. Betul? Tengah tidur, mata tutup. Sedar tak orang lalu? Tak sedar. Tapi telinga, dia tak pernah tidur. Saya ni kawan nak tidur. Tiga dia tidur. Innalillahi. Alam pun tak tengok. Betul, betul. Siapa rakan seminit dia tu? Sampai sebelah-sebelah. Itu bahaya. Itu sebab dia dah biasa, habit. Macam kita kerja dalam power station, kita masuk, bising, betul tak? Tapi dia orang dah hari-hari hadap benda tu, tak bising. Dia tak pakai, dia pelak. Lama-lama, buka. Maksud dah biasa, betul tak? So jadi alam pun dia pagi tu kalau letak kat telinga pun memang tak sedar. Sebab hari-hari dia memang buka-buka. Tapi dia sedar. Tapi nak cakap, kita dengan tidur pun telinga kita beroperasi. Kan? Dengan tidur orang bagi salam, sedar. Kan? Orang ketuk bilik, sedar. Orang sorak, api-api, sedar. Sebab telinga dia tak tidur. Walaupun badan kita rehat, tidur, dia sentiasa berjaga. Rasa tak? Jadi apa-apa, kita nak cakap dengan orang pun cakap dengan telinga je. Betul tak? Macam mana cakap dengan memanglah cakap, dia dengar. Tetapi bukan saja body language. Maksudnya mulut kita akan bagi tahu dekat telinga dia, cik, cool down apa semua, kan? Jangan marah, kita selesaikan. Sebab apa? Kita mula-mula lahir ke dunia macam yang Muslim ni kan, baby baru lahir, kita buat apa? Azan kat mana? Tinggal. Kan? Dia tak tahu apa, baby baru keluar 1-2-3 minit. Tak tahu, tak faham pun. Tapi adakah kita pergi berjoget depan dia? Buka mata? Tak ada. Kita bisik dekat telinga. Walaupun dia tak faham apa-apa. You dah nazak nak meninggal, buat apa? Kita pergi ajar dia kat mana? Telinga juga. So itulah permulaan hidup kita, itulah perakhiran hidup. Yang pasti dalam keadaan kita tak sedar macam mana pun, dah cedera parah ke apa ke, nyawa-nyawa ikan, orang akan datang bisik kat telinga, ucap. Betul tak? Kita akan pergi buka mata, bang, nampak tak bang? Kan? Tak ada. Bang tak masam ni, tak ada. Orang dah nazar. Pergi bisik kat telinga, macam. So itu kebesaran ataupun kehebatan telinga kita. Jadi sepanjang 2 jam ni pasang telinga betul-betul. Itu jawapan dia. Tapi ambil iktibarah kan. Sebelum ni kita tak berfikir kan. Dalam banyak-banyak telinga tu dia memainkan peranan. So kita recap apa yang kita belajar tadi. Ada objective of planning, ada 4, meet customer expectation, low growth, lepas tu kena ada reliability target, dan juga cost yang paling ekonomi. Lepas tu kita tengok planning horizon, bermula dengan security, reliability dan immediate future target. Lepas tu planning and design, berapa lama tempoh dia nak siapkan projek-projek tersebut. Seterusnya untuk masa sekarang dan masa hadapan, future target serta operation and maintenance issue. Okay. So ini tempoh-tempoh kita recap yang kita belajar pagi tadi. Untuk projek-projek bekalan sehingga 400 volt tanpa pencawang, 400 volt ke bawah tidak lebih 3 bulan untuk dapatkan bekalan. Lepas tu 3 hingga 6 bulan yang ada pencawang, projek supply yang perlukan pencawang 3 hingga 12 bulan, supply projek capital litan. Tempoh masa yang diperlukan oleh planner untuk siapkan sehingga dia dapat bekalan. Okay, dengan syarat tak ada delay approval daripada semua agensi-agensi PBT lah ataupun local authorities. Okay, so ini kita orang hidup BNP, dan kita dah masuk ke topik kedua tadi, di mana Akta Bagian Negeri sampai kepada kita punya circular, PSI, guideline, semua kita menuju kepada Akta Bagian Negeri. Dan pada kali ini kita akan sambung kepada topik kita yang seterusnya, iaitu GSL. Okay. So ini GSL. Kita ada berapa GSL?
Biasanya 1 dengan 1 dengan 2. Kuat sikit. Okey, biasanya 1. Kekerapan gangguan. Tak ada salah lagi jawab. Kan? Ada lagi dah blur dah, tak ingat dah kan? Dalam pretest tadi. So, biasanya 1 adalah kekerapan gangguan bekalan. Yang mana kena pastikan untuk KL Putrajaya 4 jam per instruction. Yang mana lebih 4 jam akan dikira sekali. Selain KL Putrajaya 5 kali setahun. Okey. Dan ada tambahan dia dekat sini. Yang ini 2010, tetapi yang terkini 2022 dan 2021 dia PJ Subang dan PJ mana? Penang, Johor Bahru. Petaling Jaya, Penang Island dan Johor Bahru. 4 kali ni. 4 kali. Siapa di Johor Johor Bahru, Penang Island saja dan PJ tambahan yang tertinggi. Okey. 4 kali. Selain itu 5 kali setahun dengan syarat hanya MP dan HP interaction saja. Tidak melibatkan LP. So contoh LP kan breakdown akibat pina-pina kena langgar, tiang kena langgar. Itu LP side, tetapi pencawang ada apa tak? Ada. Tak dikira. Kadang-kadang LP dia spur, betul tak? LP banyak spur, tiang kena langgar, nak ganti balik spur, nak tukar tiang, sebab tak boleh feedback, tak dikira LP. Hanya 11 LP dan ke atas. Dan yang lebih 4 jam. So contoh yang ni, ingat balik. So kalau yang ini kita tengok yang lebih 4 jam, yang warna merah. Saya dah highlight senang. Okey, 4 jam 14, tu 5 jam setengah, 4 jam setengah. So ada 1, 2, 3 dan 4 breakdown yang lebih 4 jam. So kalau pengguna ni duduk di KL atau Putrajaya, boleh tak dia claim KSL 1? Boleh. Okey, bagus. Kalau rumah dia dekat Terengganu, sebab dia kena 5 kali yang lebih 4 jam sahaja. Contoh. Okey, dan yang last tidak dikira kerana tahun lain. Tahun lain dah tak dikira. Okey, contoh yang kedua. Sekarang kita tengok sepanjang 2010 ni ada 8 breakdown. Pengguna ni boleh claim tak? GSL 1. Tak ada 1. Tapi tadi kenapa ada yang salah jawab? Belum belajar. Bagus. Kita tujuan ni kita belajar. Okey, sekarang dah ingat balik okey, so ni tak boleh, tak ada yang lebih 4 jam. Semua 2 jam, 3 jam setengah paling lama. Okey. Tu GSL 1. Okey. Frequency, kekerapan gangguan. GSL 2 apa dia? Restoration. Tempoh masa TMB untuk bagi bekalan balik, ataupun arti kata lain, berapa lama breakdown, berapa lama gangguan bekalan. So GSL 2 restoration time, kat sini dia tak ada kira lah negeri mana-mana, semua sama saja. Yang membezakan kena pastikan MP breakdown 33, 22, 11 breakdown tersebut yang ada feedback dibenarkan. ST cakap dibenarkan maksimum 4 jam. Lebih 4 jam pengguna boleh claim GSL 2. Okey, lebih 4 jam pengguna boleh claim GSL 2. MP breakdown tanpa alternatif feedback 12 jam. Ingat balik kan, baru bulan lepas kan. Major incident, partial blackout 8 jam, total blackout 18 jam. Lebih daripada ni pengguna boleh buat aduan claim GSL 2 saja. Sebab GSL 1 kena 4 kali kan, tapi breakdown dia 2 kali je. So 2 kali saja dia boleh claim GSL 2. 2 kali dalam tahun tersebut yang lebih 4 jam. So dia layak GSL 2 saja. GSL 1 tak boleh. Okay, contoh yang ni 1, 2, 3, 4. Ada rumah dia dekat Terengganu, tak? Faham? Boleh GSL 2
sah je. Okay, biasa satu tak boleh. Ada 4 kali yang breakdown yang lebih daripada 4 jam. So, penalty dia berapa? Penalty dia kena buat tuntutan kepada TMB ataupun kepada STS yang akan dapat laporan daripada TMB. Untuk TMB rebackkan ke dalam bil pengguna. Kita bukan bayar cash, kita tak bagi hadiah. Okay, kalau dia betul layak dapat, kita akan masukkan dalam bil bulan berikutnya. Kita reback. So biasa dia bayar 100, bulan depan kuranglah sikit, jadi dah RM98, RM90. Sebab apa? Untuk domestik, bagi tahu belum? 1% purata bil bulanan ataupun RM10. Minimum minimum RM10. So dia layak dapatlah RM10. Kalau bil bulanan dia 100, 1% takkan RM1 kita nak reback. Jadi kita bagi RM10, lebih bagus kan. Tapi kalau untuk domestik, commercial, 1% pada purata bil bulanan ataupun maksimum berapa? 300 maksimum sebab komersial macam saya sebut kali kan, sawit keramik 3 juta bil sebulan. So kalau 1% 3 juta dah 3,000. Tapi kita tak bayar 3,000, kita hanya bayar maksimum 300 saja dia layak. Okay? Dan bagi industri 0.5% ataupun maksimum 1,000. Okay, maksimum 1,000. Bila ni siapa yang bagi, siapa yang bukan? ST. Ini adalah ST. DSL 1, DSL 2 syarat oleh Suruhanjaya. Tenaga. Saya cuba buka ST punya EDM. Syarat oleh ST. Ini saya download daripada website Suruhanjaya Tenaga. Performance Standard Electricity Supply Service of TMB. Saya pasal dekat sini sebab saya nak scroll PDF ni. Ni terbitan pada 2022. Okay, 2022. Yang pertama GSL dengan MSL. So kita pilih. So kita tengok GSL 1. Dalam share tu dia bagi tahu detail lagi lah. Okay, dia bagi tahu detail untuk GSL 1. Ni nampak tak? Dalam ST so syarat ni bukan TMB letakkan, Suruhanjaya. Kenapa? GSL 1, frequency of interaction, number unplanned interaction experienced by consumer within the administration. KL, Putrajaya, EJ, Shah Alam, saya dah sebut dia. Tambah Shah Alam, Penang dan Johor Bahru. Tadi saya sebut semua kecuali Shah Alam tak tinggal. Shah Alam. Shah Alam, bukan Shah Alam. Nampak kali setahun. KL, Putrajaya, PJ, Shah Alam, Pulau Pinang. Pulau Pinang pun pulau saja Seberang Perai. Seberang Perai tak ada, Seberang Perai tak Johor. Bukan? Oh, itu tanya kawan. Tidak, timur. Okay. Dan dekat sini sama, 1% RM10, 1% maksimum 300, 0.5% maksimum RM1,000. Cuma beza GSL 1, macam mana dia orang nak claim, dia orang pergi ke website ST, boleh buat online, tuntutan online kat situ lah. Dan bila dia bagi tahu bila breakdown semua, dia akan dapatkan feedback dari TMB, TMB akan check. Oh ni TMB Shah Alam, so dia akan tanya TMB Shah Alam, betul ke berlaku 4 kali breakdown pada sekian-sekian. So kalau betul, TMB diminta bayarlah penalty kepada yang minta tu. Kita bagi yang minta tu je, bukan semua.
Contoh soalan tu 400, satu pencawang problem kan? Kita tak bagi semua. Okay, biasa yang mohon sahaja. Tak semua tahu boleh. Ha? Tak semua tahu. Tak semua tahu. Dalam riset testing tu memang ada untuk dia. Macam mana? Dalam riset testing tu, kalau kita tengok online, ada tulis JSL. Ada. Bagi Kita aduan. perlu tak beritahu customer ni? Boleh klik. Macam mana? Kita perlu tak beritahu customer? Boleh klik. Tak perlu. Lain belum fikir. Okay? Tak perlu. Boleh tahu. Tapi ini boleh semua orang boleh download. Semua orang boleh download dan tengok. Yang ni kiraan dia macam mana? Kita tengok dia punya kiraan sekejap. Ni kiraan. Ni. Okay, GSL. Apa GSL dulu? Mana GSL 1? Ni. Nampak tak? Okay, so GSL 1 gangguan yang lebih 4 jam tidak termasuk bencana alam. Macam tak Seri Muda 7-4 hari, 7-8 hari tak ada api, dia tak boleh. Tidak terkira, tidak dikira. Okay, bencana alam. Repair GSL 1 dikira base average monthly bill for 6 months in preceding calendar year. Pada tahun kejadian tu dia ambil purata bil 6 bulan. Okay, 6 bulan. So daripada bulan 1 contoh kan sampai bulan 6. Kalau kejadian tu bulan 6 lah pada tahun tersebut. Jika ada kejadian tidak kepatuhan TNB kepada GSL 1, okay, pengguna boleh membuat tuntutan rebate dalam tempoh 2 bulan. Okey, dalam tempoh 2 bulan pada tahun tersebutlah, ataupun bila dah capai exit threshold. Bila dah capai. Contoh, sekarang bulan berapa? Bulan 10. Dia dah 4 kali lah breakdown yang 4 jam. Dia terus boleh buat claim. Tak perlu tunggu hujung tahun. Kan? Kemudian 10 ni dah berlaku 4 kali, 5 kali dah contoh. Dia dah boleh claim. Tak perlu tunggu bulan 12, tak perlu tunggu bulan 1-2 tahun depan. Habis tahun baru nak claim, tak ada. Okay. Threshold, itu maksud threshold. Exceed the threshold for that particular year. Pada tahun kejadian. Sekarang, tahun ni lah. Okay, contoh sekarang bulan 10. Dia nak claim yang bulan lepas, tahun lepas. Tak boleh lah. Dah lama. Sebab dalam tempoh 2 jam. Bila dah capai, dah cukup 4 kali. Bulan 10 kan. So dalam bulan 11, bulan 12 dia kena buat claim ni. Bulan 1 tanpa nak claim tak boleh dah. Within 2 months. Ini ST cakap ni. Make claim rebate within first 2 months. Tu untuk GSL 1. Gambar duit tu untuk sebulan ni tak boleh? Ha? Pada tahun tu? Sekali je lah. Sekali je. 1% bulan berikutnya. Ingatkan 12 bulan ni. Tak. Jangan macam ni. Tapi kalau ni customer tahu kita pun, kalau ramai-ramai kan, kalau kita persen, terbeli dia. Apa dia kak? Kalau ramai-ramai macam ada persatuan penduduk kan. Dia claim ramai-ramai, kita bayar ramai-ramai lah. Berapa? Tapi macam kalau ada yang major punya, macam breakdown major kan, yang kes-kes yang viral, contoh DPU, Big Valley kan, 5 jam itu hari. So mana customer yang affected Big Valley 5 jam tu, saya dengar retail uruskan dan bayar rebate 1% ataupun RM10 kepada beberapa ratus customer yang terlibat. Macam dia buat inisiatif KMB lah, walaupun dia orang tidak membuat tuntutan. So GSL 2 saya dah sebut tadi adalah breakdown yang mana apa dia? Restoration time. So ini panjang sikit. Okay, tadi sikit. Okay. Tadi tu dia ada dapat rebate melalui bil kan? Dapat? Rebate melalui bil kan? Rebate melalui bil. Dia kata ada buat pertenakan lah. Apa? Pertenakan. Pentenakan. Ulangkan kan? Dia tak macam sekarang dah lebih kan? Kita kan terus sini kan? Jadi kita ni nak beli dulu mana? Guna-guna ni lah. Tak, itu lain. Dia tak. Itu lain. Kerugian ni lah. Kerugian. Macam mana orang buat tuntutan untuk over voltage. Kan? Sama macam tu. Tapi dia baru-baru je.
Bukan, tapi itu TMP kan siasat punca dia daripada TMP ke customer side ke macam siasat untuk over voltage juga. Kadang-kadang memang Dia tak macam ini. tak, ini JSL saja. Lain. Tuntutan kerugian pihak pengguna itu lain cerita. Macam mana tentu macam kes over voltage, pengatas rumah rosak, buat aduan direct dengan TMP akan sesat. Macam yang tu saya tak pasti macam mana dia orang kira lah, berapa sekilo ikan ke dan tuntut, mana ganti rugi tu lah maksudnya. Sebab saya tak pernah hadapi kes yang macam ni. Ada kena ada kepala ikan ke? Kalau kita kan kalau dapat orang di kolam ikan kan. Tahu. Sebab tu kita bagi tahu terus. Kita pernah Kalau buat macam ni, you kena ada genset. Saya bagi tahu terus. pernah terjadi Kita tak jamin. kita buat lah. Kita yang buat, lalu terima dia. Kita repair barang semua. Duit sendiri. Duit sendiri. High voltage lah, kes high voltage. Kalau salah kan, tapi rumah dia Ada yang kita sendiri tu TMB lah. tak. Ini setting sendiri. Dia sendiri gen, Ya. boleh repair. Sebab kalau tak kena tak ada cek. Cantik lah dia. Tapi bila jadi satu TV yang lama-lama tu, semua dia kata, oh ni rosak ni. Masa masuk TV tu tak masuk soket pun. Saya masuk soket, ketuk hidup. Habis. Barang lama semua dia keluarkan. Jadi salah juga. Tak mana kan? Rahsia. Jangan sebut. Rahsia. Ni rekod lah. Seru lah. Ini setting sendiri sampai macam tu. Okey, sama juga TSL 2 tadi, cuma yang ini dia punya rebate sama. Yang pasti kalau LV, yang ni detail lah, tadi saya tak sebut dalam slide. Yang ni dia bagi tahu detail. Untuk TSL 2 LV for on low voltage 3 jam. 3 jam. Kalau medium voltage 4 jam. Yang tak ada feedback 12 jam. Okey, pasal backup. Cuma yang ni bezanya, yang tadi purata bil 6 bulan. Okey. Yang ni bukan purata bil 6 bulan. Yang ni apa dia? Ni calculate based on the monthly bill when the incident occur. Okey. Bila berlaku breakdown berlaku kat Februari bulan 7 contoh. So bulan 7 ada lebih kurang 4,000 customer terputus bekalan yang lebih 4 jam. Semua ni 4,000 ni ada persatuan penduduk, dia claim ramai-ramai buat aduan dan ST minta yang dibayar. Dia tak ambil purata bil 6 bulan tetapi bil bulan 7. So kalau bil bulan 7 tu RM300, kira lah 1% daripada 300 RM3. Tak, kita bagi berapa? 10. So RM10 kita bagilah dekat RM4,000 tadi. RM4,000 kali 10 berapa bet? RM40,000. Kan? Contoh macam tu lah. Sebab JSL 2 dia jadi sekali terus claim. Jadi sekali terus claim. Tapi bila dah 4 kali dia nak claim kat JSL 1, tak boleh lah. Salah satu je. Kalau kejadian bulan 7 tadi dia dah claim JSL 2, tapi di akhir tahun dia nak lamsam pula. Ambil sekali yang JSL bulan 7 tu kan? Tak boleh. Sekali je. Satu kejadian sama ada dia nak claim JSL 1 atau JSL 2. Dia tak boleh nak claim dua-dua sekali. Salah satu je bagi setiap kejadian yang mana TMB tidak comply pada peraturan-peraturan ni. So minimum civil level kita takkan berhenti lagi. Ini lebih kepada LB side. Ini saya dah bincang untuk hari dalam kelas LB lah. Dia setengah.
Okey, sekarang topik kita yang ketiga. Okey, semua ready? Say hi. Hi. Okey, 3:30. Boleh teruskan lagi ke nak? Okey. Dead time. Okey, take 5 dulu. Stop. Okey. So topik kita yang ketiga, quality of supply. So dalam quality of supply ni ada 3 aspek utama yang perlu diambil kira lah. Yang pertama adalah security, reliability dan power quality. Jadi ketiga-tiga ni tidak boleh dipecahkan lah. Security kat sini adalah sejauh mana kita memastikan pengguna rasa selamat mendapat bekalan. Maksudnya selamat daripada gangguan yang seperti saya maklumkan tadi. Daya harap yang tinggi, maksudnya bila berlaku gangguan, continuity of electricity supply to customer. Bila berlaku gangguan je, terus kita boleh bagi bekalan melalui feedback ataupun genset tanpa melibatkan masa yang lama. Maksudnya kita kena comply lah, tidak lebih 4 jam reliability. Dan yang ketiga adalah power quality. Okey, bekalan mestilah quality. Yang pertama power quality kat sini adalah yang kita buat tadi plus 10 minus 6, itu pun sama kategori juga. Dalam range yang telah kita tetapkan lah. Kalau 11 tadi berapa tadi? Maksimum 11.55, minimum 10.45. Itu power quality. Belum kita masuk lagi water set dan sebagainya. Kita akan pergi detail lah. Okay, so security ada 4 level. Okay, level 1, 2, 3A dan 3B. Tadi siapa yang salah jawab? Angkat tangan. Saya nak bantu. Bagus. Apa yang salah? Ha. 3B dia tulis 1 jam kan? So 3B adalah 4 jam. So masuk sini level 1, restoration duration dalam masa tidak lebih 5 saat. Berlakunya breakdown tak sampai 5 saat, pengguna dapat balik bekalan. Itu maksudnya. Level 2 tidak lebih 15 minit, 3A tidak lebih 1 jam, 3B tidak lebih 4 jam. So macam mana kita nak pastikan semua ni adalah atas permintaan customer. Kita tak akan bagi. Melainkan kalau dia layak, macam permohonan bekalan elektrik ke rumah Perdana Menteri, contoh. So biasanya konsultan dia dah tahu kalau rumah PM ni tak boleh terganggu lah walaupun lebih 5 saat, bahaya, contoh. So dia akan terus hantar permohonan bekalan, bagi tahu TMB yang bekalan untuk rumah ni perlukan level 1 security. Itu maksudnya. Level 2 15 minit. So level 1 ni macam mana nak design security level 1? Contoh ABS. So maksudnya dia kena ada daripada 2 punca yang berlainan. Contoh kat sini. So sini masuk ATS. Okay, ATS bagi customer punya site ATS. Dan sekadar sebagai support. Level 2 baru sekadar boleh masuk. So bila sekadar masuk level 2 ni baru boleh support tidak lebih 15 minit. So design ni murah sikit lah. Yang ni paling mahal. Sebab ATS ada dah secah hampir 100,000 untuk medium voltage punya ATS. Macam hotel kan, hotel tu biasa dulu dia letak ATS. Hotel yang 5 star lah kan. So dia letak level 1, so dia kena install sendiri. Semua kos ditanggung. Kalau dia nak pakai ni, kena ada 2 injection daripada PPU yang lain, bukan PPU yang sama. So kabel ni pun dia kena tanggung sampai ke ATS, STS ni kena tanggung. Hospital tu ni hospital ke 1 kan? Hospital tengoklah, kalau dia mohon level 1 kita bagi 1, dia mohon level 2 kita bagi 2. Kawasan bandar 3A, urban
dan 3B. So kita tengok kat sini lah. Kabel tu fresh memang tu free kat tempat dia je. Tak boleh ada. Tak kisah, terpulang kepada design kita. Tak kisahlah dia PUA tu Kalau- salah. Pergi ke tempat lain dulu, tapi pastikanlah dia boleh siapa tak level 1. Sebab dia pergi PE lain kan, baru dia punya. Tapi in case takut PE lain ni support tak level 1. Kalau tak support, tak boleh, kena direct lah, dedicated kepada dia. Kalau di pencawang dia dah level 1 kat sini, ni PE dia ni. Dan kita ada 2 PE kat sini, betul tak? So PE ni pun kena sampai level 1 juga. Mana video tu semua kena level Ya, level 1. Kalau nak ada feeder PE lain daripada feeder tu. Kalau tak, dia level 1 tapi trik kat sini. Ni tak ada ATS. Biasa kat sini sekadar lah minimum VCP. Tak boleh pakai RNU. Fully VCP, fully sekadar, fully VCP, fully sekadar. Ni untuk customer ni. Tetapi by default, kalau customer side trick, tak ada masalah. Kita takut kabel sini putus kan? So kabel sini putus, yang penting ini fresh feeder support, tak ada masalah. Boleh sini breakdown, ambil sebelah sini, ATS akan change over ke sebelah sini. Sebab pada ATS ni dia kiri kanan dia on, kiri kanan dia on, ada api. Dia bukan OP kat sini, tak. Okay, kiri kanan dia on. So siapa-siapa yang layak, contoh inilah hospital, ICU, airport, international, MRT, LRT, rumah Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Parlimen. Okay, parallel circuit dengan full BCB station atau automatic transfer scheme pada substation dengan NOP from different source. So nampak tak yang ni atas ni macam yang Geoffrey tanya tadi lah. So kita parallel, kiri dan kanan parallel. Dan breaker ni fully BCB. Maknanya ini on, sini pun on, parallel. Boleh macam ni, tak ada masalah. Ada breaker lain ataupun ada PE lain dalam circuit tu. Dan customer side, standby, genset kena ada. Level 2, high profile areas ataupun yang mana 15 minit tadi lah. Kawasan apa, camp, balai polis, hospital pun layak, rumah bank, air. Yang ni sekadar motorized, RNU, BCB atau sekadar MRNU, minimum circuit pada pencawang dalam setiap feeder untuk capai level 2. Breakdown je, sekadar masuk, terus dia on supply ni. Level 3A, ini tak ada masalah. Pasal yang urban, bandar, balai polis, balai kompon, suburban, sekadar motorized RNU dan single station untuk sekadar RNU. Motorized RNU kan, motorized RNU 1 jam kan, 3A. Ingat, dan 3B by default dia tak mohon 1, 2 dan 3A, ataupun dia tak layak, kita akan bagi dia 3B by default 4 jam. Jadi biasanya ada feedback lah, minimum kena ada feedback daripada pencawang ataupun PPU yang sama atau PPU yang lain. Okay, level 4 dah tak ada, tapi biasa kat sini level 4 semua untuk LV sahaja. Okay, all LV connection only, not involve HP system breakdown. Feeder pole overhead LV service level metering tidak lebih 24 jam untuk LV. So ini yang saya ambil daripada buku
distribution planning guideline. Saya copy paste apa yang ada dalam buku distribution planning guideline. Tuan-tuan boleh download daripada EDOC. EN punya website tu, EDOC tu ada distribution planning guideline. Tapi sama lah, saya copy paste je masuk kat slide ni. Cuma yang ni ada tambahan dekat ujung ni. LB kriteria ada tambahan. Ini saya tak masuk. Ini LB. LB session less than 10 second. 2 LB table from different subsession and LB source ATS. Kalau level 2, apa dia? Nombor LB sendiri. Cerita dalam LB lah. Dan dalam buku distribution planning guideline, level 4 dah tak ada dah. Not applicable terus. Okay? Dia dah ada terus. Maksimum 4 jam. Ini dalam planning guideline. Okay, ada soalan setakat ni? Ada Okay. So, itu security yang pertama. Yang kedua adalah apa tadi? Reliability. So, macam mana TMB nak ukur daya harap? Kita menggunakan apa dia? Siapa nama Zaidi kat sini? Tak ada? Abang Zaidi ada? Patut dia jawab tadi. Dia ingat Zaidi. Zaidi. Okay, yang pertama adalah Zaidi. Zaidi. Okay. System average interaction duration gap. Yang mana yang ni setiap 1 minit dikira. Okay. Tak boleh nak bunda. Kalau breakdown 23 minit, 23 minit lah. Tak boleh kira 20 minit lah. Tak boleh. Okay. Setiap 1 minit dikira. Dia ukur purata masa gangguan dialami oleh pengguna. So purata masa kat sini keseluruhan. Kalau kat situ ada 300,000, kita bagi dengan 300,000. Kan? Dalam kawasan mana Shah Alam ada 450,000 pengguna, bahagi dengan 450. Walaupun mungkin hanya 1,000 model saja yang breakdown, kita akan tengok overall sistem kawasan semua. By kawasan, by zone. Okay? By zone. Sebab tu formula dia dibahagikan dengan N, iaitu jumlah customer serve. Okay. Yang kedua, KID. KID ni adalah purata masa untuk restore. Dengan nombor average time required to restore service. Berapa lama pula orang TMB yang ambil masa untuk restore bekalan kepada pengguna. KID. Sebab apa? Sebab tengok dia punya formula. Dia bahagi dengan CI. Maknanya CI apa? Pengguna yang terlibat sahaja. So kalau kat Bangi ni contoh Sunyang Arab je. PPU Abu Bakar Baginda 3. So Abu Bakar Baginda dia supply berapa ratus PPU MPE. Kan? Darablah dengan belah-belah ribu kat situ saja. Maknanya yang interrupted saja. Sebab tu dia kata restore. Jadi bila kawasan PPU Abu Bakar Baginda terganggu, berapa lama kita nak restore bekalan? Cepat ke? Cepat ke lambat? Dan yang ketiga adalah Saifi. Saifi lebih kepada kekerapan. Berapa kerak berlaku. Kalau Saidi tadi dalam minit, KID dalam minit, Saifi adalah berapa kali. So dalam setahun contoh berapa kali terganggu. Sebab tu formula dia jumlah pengguna yang terlibat dengan gangguan dibahagikan dengan total 300,000 lah dalam kawasan tersebut. So itu 3 kaedah digunakan untuk mengukur. Dan biasanya kategori of reliability ni, performance index, kita pecahkan kepada beberapa kategori lah. Kawasan urban, rural dan industri. Kita pecah. Sebab berbeza kan, urban side dia mesti lain, tak boleh campur. Kawasan rural, luar bandar, side dia lain. Sebab tu side kawasan tak sama. Subang 21 minit, Shah Alam 25 minit, Kelang 32 minit, Putrajaya 0 minit. Siapa Putrajaya sini? Tak ada. Kulai berapa side?
Ingat. Tak ingat. Planner kena tahu. Pasal planner yang design ni nak jaga Saidi. Kan? Syafi'i berapa Syafi'i? Saidi kawasan? Johor. Faham? Johuri. Ha? 55? Ya betul. Ha? Tak ada lah. Mana ada? 55 tu Sabah. 40 minit. 45 minit. 15 minit. Mana? 15 minit. Pergi dia dah tak cukup. Kena tahu kat Saidi masing-masing. Sebab ini KPI. Dalam KPI tuan-tuan ada tak Saidi? Biasa planner ada. Bagi kena tahu, kita yang design sistem ni. So design yang kita buat nak pastikan capai tak Saidi kawasan KPI. Kan? Saidi kali ini dan Saidi. Okay, so ini contoh yang pertama. So, contoh dekat sini ada 4 breakdown. Outage telah berlaku. Kita ambil 4 lah. Biasa Saidi kira setahun kan, 20 lah. So just nak tunjuk 4 breakdown. Setiap breakdown 10, 15, 60 dan 30 minit. Dan bagi setiap breakdown juga pecahan. Ada 45 urban, 15 pengguna rural dan 3 pengguna industri. So itu pecahan bagi setiap breakdown. So data ni biasa dah ada dalam TOMS. Okay, sistem KP lah. Jumlah pengguna kawasan ni adalah 100 dan industri ada 80. Okay, ada 80 industri. Jadi berapakah Saidi, Kaidi dan Saidi? So utamanya Saidi ni dia pecah dua, Saidi industri. Jadi daripada jadual ni kita tambah lagi kolom 3 lagi sebab kita nak buat kiraan. Kolom tambahan yang pertama adalah jumlah pengguna yang terlibat overall. Sebab soalan satu dia tanya apa? Overall Saidi. So total 63. Dari mana? 45 campur 15 campur dengan 3. So yang kolom kedua 630 adalah 63 pengguna darab dengan 10 minit. Kita dapat 630. So ini adalah CIDI. Kolom G, CIDI. Customer index darab dengan duration index. Dan yang ketiga kenapa ada? Sebab soalan dia industri kan. Jadi kolom ketiga kita fokus kepada industri pengguna saja. Industri ada 3 darab dengan 10, 30. Dan seterusnya macam tu lah. Akhir sekali di akhir tahun kita kira total di bawah ni. Okay, dia akan auto calculate kat total bawah ni. Dulu pakai Excel, sekarang kita pakai sistem nama dia TOMS. Okay, dalam sistem tu dia akan auto. Dia akan tahu pencawang ni berapa pengguna, pencawang P berapa pengguna affected. Sebab once bila dia tahu feeder ni breakdown ada berapa PE, jadi setiap PE ni ada berapa pengguna, data ni dah ada dalam TOMS. Bukan kita pergi kira, oh ini ada berapa rumah. Tak. Okay, pada data ni mana? MK. Dia supply ke taman mana. So taman tu ada 400 account. Okay, dia akan related dengan sistem PCRM untuk jumlah account pengguna. Kita bukan kira berapa isi rumah, berapa account. Okay, ada soalan sekali? Snow. Snow lah kan? Snow White. Snow White. Dalam tu apa? Sebab gini-gini dia nak peluk dia. Dia jajan. Nombor lagu nadi. Biasa kan? Sama menunggu. So ini contoh perkiraan daripada jadual tadi. Yang pertama kita cari Saidi. Okay, Saidi adalah purata CIDI dan bahagikan dengan jumlah pengguna. Jumlah pengguna ada 100.
Okey, satu account. Jadi 9480 ni adalah CIDI. Asyik semua. Kalau ada setahun berapa puluh breakdown, total lah. Yang mana 30 breakdown setahun tu dapat jumlah besar kat sini. Untuk kira overall siding sepanjang tahun lepas berapa. Sebab akhir tahun kan kita nak kira KPI, capai ke tak 25 minit siding itu. So sini kita dapat kiraan 94.8 minit habis NI dan KPI. Sebab siding tinggi, baru 4 breakdown dah NI kan. Contoh. Yang kedua adalah industri punya siding. Industri punya siding. Okey. Kita ambil yang industri saja 705. Tengok balik sini 705 ada. Ni siding industri 705. Okey. 70 minit. Ini dalam minit juga. Tulis dalam nota. Ini dalam minit. 70.5 minit. Okey, soalan ketiga, berapakah KID pula? Berapa lama pula? Tadi total breakdown untuk kawasan tu 94 minit. Industri 70 minit. Tapi sekarang KID berapa lama orang TMP ambil masa untuk restore. Bukan repair, restore. Okay. Breakdown dia berapa lama nak buat switching, cepat ke lambat. Kalau lama restore ni KID tinggi, maksudnya adalah kena double triple switching. Betul tak? Pergi switching tak boleh feedback, pergi switching tak boleh feedback. Pakai call genset dekat sejam 2 jam nak sampai. So masa tu akan ambil untuk restore balik bekalan kepada pengguna. So kat sini jika berlaku breakdown, kita masa 29 minit 29.8 minit untuk restore balik bekalan. Dan yang terakhir adalah kekerapan. Dalam tahun tersebut berapa kali berlaku breakdown? Okay, SAIFI. So 3.18 kali. Maknanya setiap pengguna dalam kawasan ini lebih dari 3 kali lah berlakunya gangguan. Okay, berlaku gangguan ataupun breakdown. Okay, ada soalan setakat ni? Zaidi. Zaidi? Zaidi? Ada soalan Zaidi? Barangkali Zaidi. Zaidi. Okay, tak ada. So latihan ni nanti kita akan buat di, kita teruskan. Tadi kita buat kan ni. So nanti ni akan kita buat kemudian. Cuma kaedah pengiraan siding kali dan siding. Cuma dalam topik ni ada tambahan lagi lah, iaitu pengiraan untuk power quality. Tapi sebelum kita pergi kepada pengiraan pada power quality, okay, so yang ni nanti tuan-tuan boleh buat kemudian. Kita buat sebagai aktiviti nanti. Sebab saya nak terangkan dulu berkenaan dengan power quality. Yang pertama tadi security, yang kedua adalah apa dia? Reliability, yang ketiga power quality. Okay. So, apa itu power quality? Consistency, bahasa. Frekuensi. Lagi. Tahu dia Saravanan nak jawab. Ada nak jawab lagi apa? True power. Macam saya sebut tadi, power quality adalah nak pastikan bekalan kepada setiap isi rumah dapat bantuan rakyat. Bukan, macam lain. Isi rumah kan. Okay? BSS. Maksudnya mengikut range yang telah ditetapkanlah berkualiti.
Cuba bayangkan, sepanjang kita buat kelas ni, tiba-tiba berlaku under voltage. Betul tak? Lampu asyik kelip-kelip, sekejap malam, lepas tu padam, lepas tu nyala balik. Rasa selesa tak buat kelas? Confirm dah LCD ni 2 trip kan ni. Under voltage 2 trip kan, dia tak boleh operation kan? So, ya apalah, teruk betul hari ni quality. Bekalan elektrik terganggu. Jadi, TMP kena pastikan bekalan kepada pengguna ni berkualiti. Sebab tu kita ada limitation. Macam yang kita bincang tadi, voltage, apa lagi? Variation. Variation apa? Plus minus dia. So, yang plus minus, lalu LD plus 10 minus 6 kan? Okay, plus 10 minus 6 tu kena pastikan lebih daripada 60 saat. Okay, so maksudnya kita ukur dekat meter single phase, bacaan dia kena mestilah 230 volt dan bacaan tu kekal 230 volt lebih seminit sampai bila-bila. Kalau untuk 3 phase berapa volt? 400 volt dan kena maintain bacaan 400 volt lebih seminit baru confirm berkualiti. Kalau cek bacaan dia 215 volt, apa jadi? Dia cek lebih seminit pun 215 volt. Under voltage. Kita panggil under voltage, bukan low voltage. Low voltage jadi LV punya side. Bahasa kan, under voltage. Betul. Jadi kena pastikan pada diri. Dan dalam PQ, power quality, ada beberapa jenis gangguan. Yang mana gangguan-gangguan ni berlaku dalam tempoh yang singkat, sekejap. So, ada yang bernama kita panggil voltage dip ataupun sagging. Dip ataupun sagging, dia benda yang sama. Yang kedua, interaction, terus tak ada api. Dip sagging ni apa? Kalau bahasa Melayu dia kendor. Voltage kendor, sagging. Dia mengendor, kecil je kan? Lepas tu dia normal balik. Jadi interaction tak ada api. Swell, apa maksud swell? Swell kan? Mengembang, swell. Okay, apa jadi? Nampak tak? Sinus dia ni normal, lepas tu dia tinggi. Tapi kalau bukan masalah PQ, swell ni sama dengan apa? Power voltage. Kalau dip ataupun sagging, ada voltage. Kalau lebih seminit. Kita ada lagi satu. Kalau khusus untuk power quality, voltage dip sampai swell ni, ini 4 hari. Ini je, 3 topik, 2 topik. Dip, voltage set dengan swell, 4 hari. Transient, khusus untuk transient 2 hari. Transient saja. Tuan-tuan boleh masuk main sesi, cari khusus, cari tajuk transient fork, tajuk dia. Okay, transient fork 2 hari. Okay, dan yang bawah ni pun 3 hari. Ini daripada kawalan motor, power quality for operation and maintenance, nama dia khusus. Ini 3 hari, fokus kat sini. Okay, tapi dalam PQ ini penyakit-penyakit dia, dan setiap penyakit ni ubat dia lain. Sebab tu kita pecahkan kategori. Voltage dip set, penyakit ubat dia lain. Ni lain. Voltage swell lain. Transient, sebab tu khusus transient 2 hari. Nak fokus macam mana nak selesaikan masalah transient fault pada sistem. Okay, ambil masa. Tajuk yang kecil tapi besar. Harmonic, adjust, voltage. So setiap ni rawatan dia berlain-lain. So first kita tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan power quality. So dia merujuk kepada definisi IEC standard 1159-1995. Ini standard internationally. International, satu dunia pakai standard. Okay. Sebab tu dia letak dalam apa? Percentage, okay, dan minit. Sini sebenarnya 0.5 cycle ni kalau bahasa paling mudah dia 10 mili saat. Okey, sekejap saya cuba tulis kalau boleh kat skrin. Okey, ni 0.5 cycle ni kat sini. Ni
10 milisaat. 10 adalah ms 80 saat. So bila boleh pakai mouse tak jadi dah pula. Dakar pula. Apa tu? Ada rupa langsung. Saya baca balik. Sebab pakai keypad ni, bukan pakai mouse. Tulis dia lah kat data masing-masing. 0.5 cycle tu 10 milisaat. Bersamaan 10 milisaat. Jadi so bawah ni adalah tempoh masa gangguan. Dan sepadan kita nampak sini 1 minit. Okay. So voltage set, kita fokus voltage set. Okay. Voltage set adalah gangguan yang berlaku voltan mengendur. Okay. Dan kalau dia lebih 1 minit, kita panggil under voltage. Kalau kurang 1 minit, kita panggil dia voltage set. Itu je beza dia. Okay. Kurang 1 minit, voltage set. Lebih 1 minit, under voltage. Sama dengan atas, lebih 1 minit, over voltage. Kurang 1 minit, swell. Dan statik dia kat mana ni? 10 milisaat sehingga 1 minit. Okay. So voltage set sama dengan 10 milisaat. Okay. Sehingga berapa? Okay, voltage set 1 ataupun 60 saat. Dan tempoh pula, magnitude voltage dia sana berapa persen? 10%. Okay. Voltage set sehingga berapa persen? 90%. Itu maksud dia. Dia gangguan tu kena berlaku dalam range tu, baru kita declare dia sebagai voltage set. Contoh, nanti kita akan masuk kepada topik power quality. Ada masa secara detail ini ringkas. Contoh, asalnya satu gangguan telah berlaku. Okay. Voltage stabil 230 volt. Tiba-tiba taper kita kena hantam dengan black hole. Berlaku high current. Okay. Taper betul, ada fault dan berlakunya voltage set. Dia drop sebanyak 50%. Okay. Lepas tu dia normal balik. Itu maksud dia. So tempoh gangguan ni start daripada sini sampai sini. Contoh dia berlaku 40 saat. 40 saat dia. Dan voltage dia drop sampai 50%. Okay. Dia drop sampai 50%. Ni bacaan voltan sampai 50%, 40 saat dia normal balik. Itu voltage set. Tapi kalau dia drop sampai seminit, 2 minit, normal balik. Dia jadi under voltage. Jadi lebih seminit. Sepadan dia 1 minit. Kalau dekat atas kena lebih 110% dan ke atas. Tak ada maksimum. Berapa-berapa lah. Tapi starting dia 110 dan ke atas. Kita panggil dia swell. Lepas tu dia normal balik sebelum 1 minit, baru dia jadi swell lah. Kalau dia maintain kat sini, jadi over voltage. Itu masuk gangguan power quality. So bila tripping, blackout, tak sampai 1 minit, nyala balik. Itu voltage set lah tu. Ataupun lampu kelip-kelip malam, tak sampai seminit, normal balik. Sekejap je. Ada dia malam, tunggu 2-3 hari, tak payah 2-3 hari, lebih seminit je. Ini ada voltage ni. Cik, dah 2 hari lampu malam ni, tak payah. Lebih je seminit, ada voltage. Jadi bila ada voltage, rawatan dia lain. Voltage set, rawatan dia lain, tak sama.
Ada soalan? Jadi kita akan bagi detail pada hari ke-3 nanti. Okey, kita teruskan. Ini contoh-contoh lah mitigation ataupun kaedah untuk memperbaiki jika ada gangguan. Contoh set dengan soal, punca dan apa? Electromagnetic disturbance. Sama ada fault ke, power system bongkok, kilat, terpati tinggi, punca-punca set dengan soal lah. Okay, equipment trip, effect dia. Macam mana nak memperbaiki mitigation, perbaikan. Mungkin kita boleh minta customer pasang power conditioner, satu alat untuk menapis elektrik. Kalau kat rumah kita pasang apa? Kowe dengan kuku kan. Yang ni kita pasang, kita panggil power conditioner. Kalau harmonic filter, contoh jenis kilang yang besar, kilang-kilang elektronik. Okay, welder sama juga. Ataupun yang banyak pasang lampu fluoresan ataupun balas, ataupun macam di stadium, spotlight di stadium kan. Okay, kalau dulu punya memang dia boleh kesan, tapi sekarang spotlight canggih pakai LED dah kan. Dia kurang masalah harmoni. Kalau transient biasa menyebabkan overheat, bad only. Sebab apa? Dia terdedah kepada haiwan, kilat dan rentis. Ini yang punca-punca transient. Dia sekejap je dia berlaku. Sebab tu transient, okay, intermittent outage, auto recloser untuk protection. Kena buat rentis maintenance. Sebab tu kita tak ada pakai repair sekarang. Masalah paling banyak. Kat mana transient ni? Sekejap je ni. Antara 0 saat sehingga 10 mili saat, ataupun 0.01 saat kan, 10 mili saat. Sekejap je gangguan untuk transient. Jadi semasa pemohonan bekalan, pengguna kena declare mesin apa dia pakai. Adakah mesin yang diguna pakai tu patuh kepada power quality requirement ataupun IEC standard tadi, 61,000 ataupun 64,000. Okey, tadi untuk ukur reliability sistem SAIDI, KAIDI dan SAIDI. Untuk ukur performance power quality pun ada juga. Dia panggil SARFI. Okey? SARFI. Bukan Sarabanan. Bukan itu sapi. Okey? Ataupun so tadi SAIDI, KAIDI, SAIFI. Jadi SARFI. Short form apa? System average. Ada R ni RMS. Okey, RMS variation frequency index. Frekuensi, bila sebut frekuensi je maksudnya apa? Kekerapan berapa kali, bukan berapa minit. Ada frekuensi je macam ni, SAIFI, frekuensi berapa kali breakdown setahun. Jadi macam mana kita nak kira? Dia ada dua kaedah. Dia akan untuk menunjukkan kekerapan gangguan set dan swell. So data ni yang orang jaga PQ ni dia akan maintain, jaga, akan tengok, akan pantau. Okey, yang pertama dia menggunakan SAFI X dan SAFI curve. Dia pecah budak dua beradik ni. Tapi kiraan dia lagi senang daripada SAIDI, KAIDI dan SAIFI tadi. So kita akan buat latihan yang ni lah. Lepas ni, contoh saya nak bagi tahu dulu macam mana dia kira. Okey, SAFI X. Okey, SAFI X adalah gangguan yang berlaku, okey, sama ada set ataupun swell, okey, dalam tempoh masa tidak lebih 60 saat. Okey, contoh SAFI 90 sama dengan 5. So data, kita dapat data tulis
Okey, untuk kawasan Bangi ada sapi 95, sapi 70, 3. Apa benda ni? So orang jaga fikir dia tahu dah. Maksudnya sapi 95 ni bersamaan 5 kali gangguan voting set. Okey? Yang telah berlaku. Sapi 70 maksudnya ada 3 gangguan voting set yang di bawah 70%. Yang tadi bawah 90. Kalau sapi 110, 110 dua ni maksud dia apa? 110 dia ke atas. Bila 110 ke atas apa? Kan 110% ke atas. Kalau 90 ke bawah, segi 110 ke atas dia jadi sweat. So bila dia 110 ada 2, maksudnya ada 2 kejadian over voltage juga. 2 kejadian sweat telah berlaku. Okey, maksudnya yang mencapai 110 dan ke atas. Okey, kita tengok contoh yang pertama. So ini data daripada unit PQ dalam tempoh setahun. Banyak berlaku. Bukan tak banyak. Kita je tak sedar. Dia sebenarnya wujud di sekeliling kita. Okey? So fokus sampailah Januari tahun lain lah. Kita ambil data ni setahun. Macam saya juga, kita ambil tahun tersebut. Tahun lain kita tak kira. So Sarfi pula. First kejadian power quality 73% voltage drop. Tempoh masa 1960 milisaat. Kejadian kedua 79% 680 milisaat. 90% 180 milisaat. So macam mana kita nak isi kat sini? Ni ada orang akan shorting. Daripada data ni dia akan kira sapi 120. So macam mana? Sapi 120 ada berapa? Macam mana nak kira? Sapi 120. Ada tak? Ada. Maksudnya apa? 120% ke atas. Tak ada. So kalau tak ada kita tulis kosong. Itu maksud dia. Kosong. Okey, sapi 110. Ada tak 110% ke atas? Ada. Mana? Tahun lepas. Tak ada. Tak ada. Betul. Kalau ikut kosong, kenapa dia tak ada satu? Sebab itu tahun lain. Kan? Okey. Jadi jawapan dia dah. Kejap. Ni jawapan dia. Okey, sepatutnya yang ni kosong. Kenapa satu? Salah ni. Sini kosong ni. Sebab apa? Dia tak ada pun 110 pada tahun ni. Yang bawah tu tahun lain. Okey, sapi 90 ada 6. Satu. Sapi 90 ada 6. Kenapa ada 6? Ha? 90% dan ke bawah. Yang 90 ke bawah, 110 ke atas. Jadi 90 ke bawah ni ada 6. Mana 90? 1 2 3 4 5 6 4 5 Kosong lagi ya? 6. Dia ke 6? Dia 6. Betul-betul. Ya je. Tak, mana dia tu 110 ke bawah. Tak ada, 90 ke bawah. 90 ke bawah. Yang saya tanda dengan pen merah tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai berapa persen? 0%? Satu. Kenapa tak kira? 0%. Kenapa tak kira ni?
Ada dua ni. Kalau ikut tempoh masa dia, okey, yang pertama kita ambil ni. Ni tahun sama, okey. 0%. Tempoh masa kita tengok. Ni berapa milisecond? 65,980 milisaat. Kalau saat berapa? Pada saat 65 saat kan? Okay, so yang pertama, yang ni tidak dikira sebab lebih 1 minit. Okay, sebab lebih 1 minit 65 saat, dia tak dikira. Kosong. Okay, 0% yang dikira. Yang kedua, kalau ikut ni baru 5 saat, masih diguna pakai lagi kan? Tapi kejadian ni tahu sama. Dia 0% tidak kira. Sebab apa? Okay, Sarfi ni untuk ukur set dengan sweat sahaja, bukan transient. So, setting berapa persen? Start dari berapa persen? Betul set? Tu, kat whiteboard ni. Ha. 10% sehingga 90. So 0% kira tak? Tak kira. Okay, setting dengan sweat So untuk set 90 hingga 10%, sweat 110 ke atas. Okay, itu maksud dia. Sebab tu dua tu tidak dikira. Jadi ada 6. Seterusnya Sarfi 80. Maksud dia apa? 80% ke bawah, 80 sampai 10. So ada berapa? 6. Okey, ada 6 juga, sama. 73, 79, 65, 51, 39 dan 4 berapa persen? Sarfi 70. 4. Kenapa 4? Jadi kira tak? Ni? Tak kira, ini lah ni. 1, 2, 3, 4. Itu 4 maksud dia. Okay, maksudnya sampai 70% dan ke bawah ada 4 kali berlaku. Voltage setting. Jadi 2 kali. Ambil mana yang 2 kali? 30 tak ada, 10 tak ada. Mana yang tak ada bawah 30, tak ada yang 10%. Okay. So, daripada data ni kita boleh tahu yang mana banyak berlaku. Set ke sweat? Setting. Sweat tak ada langsung kan? 110 ke atas, 120 ke atas, langsung tak ada sweat. Semua setting. Dan data voltage set ni yang mana paling banyak berlaku? Berapa persen? 90, 80% paling banyak, 6 kali. Tapi hanya ada 4 kes saja yang sampai 70%. Okey, sampai 70%. Maksudnya apa? Kalau 70% rumah single phase, berapa volt dia drop? Cuba kira, 230 darab 7%, 70%, berapa volt? Nak tengok dalam volt, contoh. Kalau single phase 161. Maknanya voltage tu dia drop sampai 161 volt. Dia ni dia drop. Okey, 161 volt ke bawah. Okey, so ni swell. Kecil. Ini kecil. 161 volt. Okey. Okey, cuba buat latihan ni sekarang. Cuba kira. Tulis dekat nota tu. Okey, buat kira berapa sampai 120, sampai 110 dan seterusnya. Okey, saya ada masa 3 minit untuk kira. Sekejap ini. Ada soalan boleh tanya. Ini penting.
bagi 110 berapa? Sampai 110. Dia ke cek balik sama yakinnya kamu. Dia apa? Yakinnya kamu. Yakin yang dulu. Kamu masak tak? Buat latihan baru tahu kan. Semua ya. Ingat balik. Ada 110 dan ke ada yang tu swell kan. Kalau sagging 90 hingga 10 sagging. Maksudnya ni dia. Ya. Satu dah. Lima. Ya. Cek balik kalau tak sambil rupiah ni. Satu 10 kan. Ha? Satu kan. Ada 10 dia ke atas. Betul. Kita cek balik. Ya. Ada yang buat 7 lah, ada yang buat 2, 3 macam-macam. Dah, semua dah siap. Yakin kamu. Ingat lagi tak? Saya kata saja. Cuba jelaskan. Okey. Dah. Okey, kita bincang. Siapa nak buat? Apa nak kena buat? Okey, yang pertama sekali,
Saya jemput Encik Ramzi untuk ke hadapan dan tulis jawapannya. Untuk P depan. Sarfi 120. Satu. Kenapa satu? Ada satu je. Mana? Yang mana? 25. 125 selama 44,200 pegisan. Itu 44 saat kan? Lain-lain. Terima kasih. Tanya Cik Firdaus. Ini yakinnya kamu tadi. Okay. Sarfi 110. Dua. Kenapa dua? Mana? Berapa yang bulan? Belas. Ingat? Ni 125. Baik. Okey. Betul. Terima kasih. Next. Siapa? Syafiq. Syafiq Sarfi. Tapi nama Kamu kira okey, Sarfi 90. Ada 5. Mana? 90 dan ke bawah. So jangan confuse tadi 110 ke atas, 120 ke atas. Nah, dia 190 dia sudah ke bawah. So dia ada 5. 26 59 2 5 3 48 4 0%. ha? 160 milisecond. 15. Sekejap. Tidur ni, tidur ni. Mana? 5% tak boleh. 95 second. Mana? Ni. Tadi yang kira 5 ni. 5 ni yang mana? Saya nak kira. Saya nak bulat. 26 59 ya. 15. dia bayar dia. 1 2 3 4 5. Pada 55 second. 5%. 55 second. 95 saat lebih kan? Okay, yang ni tak kira juga 0%. Okay, dah, betul. Banyak. Next. Siapa pula? Siapa lagi belum? Cuba Fadli ke Al-Hafiz? Habis kat sana. Habis kat sana. Al-Hafiz Al-Roy. Sarfi 80. Berapa? 4 ke 5? 4 5 6. Abang jawab berapa tadi bang? Bawa nota ke apa? Empat. Betul. Betul tak 4? Bukan 5 Okey. Tahniah. Okey, jiran di sebelah tu. Fadli. Abang Fad. Bawa nota tu. Sampai bawah ke 70.
Maksudnya 70 dan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. 3. Okey. Seterusnya, siapa lagi? Belakang. Kira begini. Buat. Sapi. Dua. Mana kau dapat dua? 50. 26 dengan 15 bawah tu. 15 tu tahu dah ni. Sama ya? Okey, yang terakhir sekali berapa? 130? 2 juga. Jawapannya sama. 15 dengan 26. So, kita kat sini kena tahu lah. Sempadan dia sini. So, yang ni adalah soal. Yang ni adalah setting. Okay? So, setting pun kena tahu. Yang paling banyak berlaku 90% dan bawah. Jadi yang kurang pada 70%, yang kurang 70% ada 3 saja kejadian. Okey. Kenapa? Kenapa dia ada limit 70%, 50%, 30%, 80%, 90%? Kenapa? Ini yang akan kita bincangkan dalam topik power quality yang lebih detail. Kita tunjukkan yang power quality. Tuan-tuan, kita ada 10 minit lagi, kita akan habiskan. Satu slide. Yang ni tak ada dalam otak. Kenapa dia fokus kepada percentage? Sebab setiap mesin yang nak dipasang oleh pengguna, kilang-kilang lah. Dia nak buka kilang besar, kilang elektronik, kilang peti ais, kilang kereta. Dia kena declare mesin dia ni adalah patuh ketak kepada IEC standard. Dan IEC standard dia ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas SP. Okey, 1, 2, 3 dan kelas SP. So, kita biasa kebanyakan mesin pakai kelas 3. Okey, kelas 3. So, kita ambil yang kelas 3 ni. 10% during first cycle, 10%, 0% satu cycle. Okey, satu cycle ni lebih kurang masa dia 10 ataupun 20 milisaat satu cycle. Bila sampai 40%, okey, 40% during 10 ataupun 12 cycle. 10 cycle ni untuk 50 Hz, 12 cycle untuk 60 Hz. Kita pakai 50 sebab dia standard satu dunia pakai. 70% untuk 25 cycle. Maksudnya 5 cycle ni tuan-tuan akan darabkan dengan 10 milisaat contohnya. Okey, darab dengan 10. Maksudnya 10 kali 10 200, 10 kali 10 100. So 40% 100 milisaat. Okey. 70% untuk tempoh yang lama. Jadi mesin dia kena tahan. Kita tengok kat sini. Okey, ini satu
kejadian power quality telah berlaku. Dia bagi tahu water set 83%. Nampak? 103 dan 76. Okay. So red, yellow, blue. Yang mana berlaku water set? Yang ada tiga tu, 83, 103, 76. Mana satu yang berlaku water set? Blue. Okay, red dan blue saja. Yellow normal sebab dia 103. Tidak kurang 90, tidak lebih 100. So piku dia boleh berlaku. Mungkin salah satu pasang atau ketiga-tiga atau dua atau satu. So dia bukan berlaku trip, tiga-tiga phase. Kena tak. Okay, dia tu dia bawah. Normal setting, normal kat bawah tu. Sini. Normal setting, normal. Ni tempoh masa 71 milisaat, 081 milisaat. So yang jaga PT akan dapat WhatsApp, SMS. Okay? Bila berlaku. Dan dia akan beritahu, yes, IEC class 3. C3 ni class 3. So IEC class 3 ni kat sini dia tulis sepadan. Warna merah ni, ambil yang warna merah ni. Okay. Kalau breakdown berlaku bawah ni, maknanya tak comply. Mesin dia tidak comply kepada IEC standard. Kalau berlaku di atas ni, dia comply. Contoh 83%. Kat mana 83%? Sini. Okey. Ni 80. Tempoh masa dia berapa? 71 saat. Mana 70? 50, 60, 70. Sini lah. Okey, sampai 80. So, dekat sini kita plot 83% dekat saya punya laser pointer ni. Sini 83%. Jadi dia berada di atas garisan merah ni. Dan mesin dia ni lulus level 3. Maksudnya apa? Tak sepatutnya trip. Okay, mesin dia tak sepatut trip sebab dia comply kepada kelas 3, iaitu untuk 100% 100% 100 milisaat dia kena drop kurang 40%. Okay, ini 100 milisaat juga. Dia drop 40%, 100 milisaat, baru dia trip. Okay, kat mana? Ya. Contoh, 100 milisaat sini kan? 40%. Dia akan border ni. So, kemungkinan mesin dia akan trip sebab atas border dah dan ke bawah. So, contoh, voltage drop 30%, 300 milisaat. Kat mana? 30%, voltage drop 300. Sini. So mesin dia trip ke tak? Akan trip. Apa maksud dia? Dia panggil right through test. So kalau kejadian itu berlaku di atas, TND comply, TND patuh kepada syarat IC dan mesin dia tak sepatut trip. Sebab kalau dia patuh pada level 3 ni, mesin dia tak sepatut trip. Kalau trip juga, dia kena pasang power conditioner. Itu maksud dia. Sebab tu dia kena declare mesin dia pasang ni kelas berapa? 1, 2, 3. Paling murah kelas 3 lah. 1, 2, 3. Itu yang paling murah. Okey, ada soalan setakat ni. Jadi kesimpulannya, apa yang kita belajar daripada sesi tadi, antara topik 1, 2 dan 3 kan, dia fokus kepada security, reliability dan power quality. Jadi power quality pun penting, kita kena jaga untuk memastikan komponen kita mendapat bekalan yang sentiasa berkualiti lah. Kita nak beli pun produk berkualiti. Voltage regulation plus minus 10%, plus minus 5%, itu kita kena ingat. Okay? Semua inilah apa yang kita belajar sepanjang hari ini. Dan ingat security level tadi. Level 1, 2, okay? 3A dan 3B. Jadi secara overall topik 1, 2 dan 3 ni keseluruhannya apa dia? Matlamat sebagai seorang planner lah. Matlamat sebagai seorang planner. Apa dia? Bekalan yang
berdaya harap, bekalan yang berterusan dan bekalan yang berkualiti. Itu je. Tapi dalam masa yang sama kita nak pastikan kita capai corporate quality dan ikut regulation. Sebab tu kita ada percentage berapa learn. Kalau LB kan kita belajar berapa learning feeder, maksimum berapa persen kita boleh learning. Jadi 50% kan sama dalam LB juga kita learning untuk hilangkan losses. Jadi sebelum kita akhiri sesi ni, ada apa-apa soalan? Yang nak dapat pada hari ini? Sapri. Itu saja? Okay, ada. So, jadi saya minta maaf jika sepanjang sesi ini ada salah dan silap. Dan kita akan berjumpa di sesi yang berikutnya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.